mengisikan borang 13 bahagian B, buku kertas undi yang telah digunakan. Siri yang pertama 00 01 00 11 00 01 00 50 1. Jumlah kertas undi yang sepatutnya berada dalam peti undi adalah 206. Okey, semua para petugas, kita akan mula menyusun meja-meja di bilik ini untuk memulakan proses pengiraan undi. Jadi kita minta ejen tempat mengundi sila keluar. Tuan Ketua, saya mohon untuk terus berada di dalam bilik ini dan saya tidak akan mengganggu Tuan untuk menyusun meja. Tuan Ketua, sebelum itu izinkan saya untuk meriksa pita keselamatan peti undi ini. Apabila waktu rehat tamat, peranan anda sebagai PA akan bertukar kepada CA, iaitu Counting Agent ataupun Ejen Mengira Undi. Anda perlu pastikan semua prosedur pengiraan kertas undi berjalan mengikut peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, saya akan menuangkan kertas undi ini ke dalam dulang yang belum dikira. Okey, kerana SPR minta ikat 10-10 ya, untuk proses pengiraan. Baiklah, kertas undi telah pun siap dikira. Jadi kesemua kertas undi yang berada dalam peti undi adalah sebanyak 209 undi. Tuan Ketua, jumlah kertas undi yang dikira lebih dari jumlah yang dicatat dalam borang 13. Dengan ini, saya meminta peraturan 25.5 dilaksanakan. Setelah KTM umumkan jumlah kertas undi yang sepatutnya berada di dalam peti undi, CA mesti segera membandingkan jumlah tersebut adalah sama dengan jumlah yang dicatatkan di dalam bahagian E borang 13. Sekiranya jumlah yang diumumkan oleh KTM lebih dari jumlah yang dicatatkan dalam bahagian E borang 13, CA mesti meminta KTM melaksanakan tata cara peraturan 25.5. KTM perlu semak catatan borang 13 dan jika ada kesilapan, hendaklah dibetulkan. Baiklah, jumlah kertas undi yang telah dikira semula sekarang adalah 206 ya, dan saya akan mengisikan borang 757. Jumlah kertas undi yang betul yang sepatutnya berada di dalam peti undi itu hendaklah dicatat semula ke dalam borang 757. Setelah itu barulah proses mempamer dan menentukan undi untuk setiap calon dimulakan. Semua kertas undi
hendaklah dipamer satu persatu dan setiap kertas undi yang tidak mempunyai corak tindik atau berlainan corak tindik hendaklah dikeluarkan. Tuan KTM, undi ini undi ditolak. Di sini ditunjukkan beberapa contoh kertas undi yang perlu ditolak oleh CA kita yang bertugas terhadap kertas undi calon lawan. Di antaranya ialah kertas undi yang mempunyai corak tindik yang berlainan, kertas undi yang tidak ada nombor siri kertas undi ataupun nombor siri yang berlainan daripada yang dicatatkan di dalam borang 13. Kertas undi yang mempunyai tanda pangkah yang melebihi ruang pihak parti lawan dan memasuki ruang petak parti calon kita. Kertas undi yang ditanda pangkah di luar ruang nama, simbol atau ruang untuk memangkah undi walaupun berdekatan dengan ruang ataupun petak parti lawan. Kertas undi yang dibuat tanda ataupun pangkah di bahagian belakang kertas undi. Juga kertas undi yang mesti ditolak ialah sebarang kertas undi pihak lawan yang tertulis apa-apa perkataan, kertas undi pihak lawan yang tertulis apa-apa angka, kertas undi pihak lawan yang ada sebarang gambar, kertas undi yang terkoyak di bahagian nama ataupun simbol parti kita. Juga kertas undi yang tidak mempunyai corak tindik. Memang betul, kertas ini tidak bertindik. Jadi saya akan tandakan sebagai kertas undi ditolak. Dan saya akan masukkan di dalam dulang ditolak. Tuan KTM, kertas undi ini hendaklah ditolak disebabkan banyak tanda. Tuan KTM, undi ini adalah undi ragu. Tuan KTM, kerani SPR telah memasukkan kertas undi PKR ke dalam dulang BN. Kerani SPR, sila ambil semula kertas undi PKR daripada dulang BN, masuk semula ke dulang PKR. Sebaik sahaja urusan mempamer kertas undi yang diperolehi oleh setiap calon yang bertanding selesai, KTM akan mengarahkan kerani SPR mengira kertas undi setiap calon. Kerani SPR akan mengikat setiap 10 helai kertas undi bagi satu ikatan.
diminta kedua-dua ejen tempat mengundi untuk menandatangani borang 14 ini. Silakan. Setelah proses menentukan undi untuk setiap calon selesai, KTM akan mencatatkan jumlah yang diterima oleh setiap calon di dalam borang 764, iaitu borang penyata awal pengiraan undi. Kemudian KTM akan mencatat keputusan undi untuk setiap calon ke dalam borang 14. Setelah catatan borang 14 lengkap diisi oleh KTM, pastikan KTM memanggil CA untuk menurunkan tanda tangan. Proses penyembelihan undi untuk setiap calon selesai. CA jangan keluar daripada bilik mengira undi dan mesti tunggu sehingga KTM selesaikan semua tugas mereka. Pada ketika ini juga, anda mesti maklumkan ketua pacar supaya sediakan pasukan pengiring peti undi yang akan dibawa ke Dewan Pusat Penyembelihan Undi. Baiklah, saya akan mengisi perkara-perkara penting dalam envelop ini, antaranya kertas undi biasa yang tidak digunakan, nombor 2 kertas undi yang rosak, nombor 3 salinan data pemilih yang digunakan oleh kerani pengundi, dan yang keempat adalah keratan kertas undi biasa. Dan saya akan seal envelop ini. Seterusnya saya minta ejen tempat mengundi untuk menandatangani sekiranya perlu. Seterusnya saya akan masukkan dokumen-dokumen ke dalam sampul surat nombor 4, iaitu borang penyata kertas undi ataupun borang 13, dan yang kedua borang contoh corak penindik, borang SPR 757. Diminta kedua-dua ejen tempat mengundi untuk menandatangani borang 14 ini. Silakan. Okey, terima kasih.